Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan kepada anda semua kerana sudi lagi mengintai-intai ke dalam channel ini. Kali ini, kita akan menceritakan tentang VAT69, hero yang tidak dikenali. Sedikit cerita mengenai satu unit pasukan polis yang amat kurang ditonjolkan kepada masyarakat. Malah ada di kalangan masyarakat langsung tidak mengenali atau langsung tidak pernah mendengar nama unit ini. Unit yang dimaksudkan ialah Komando 69 ataupun VAT69. Kisah perjuangan, suka duka, perit maung, skuad kebanggaan Nusa Bangsa sering menjadi ingatan dan sama sekali tidak dilupakan. Terlalu banyak kenangan yang tidak boleh dibiarkan kerana suatu ketika dahulu, nama VAT69 yang ditubuhkan pada 23 Oktober 1969 cukup ditakuti komunis. Skuad itu digelar komunis sebagai Lokau yang bermaksud 69 dan digeruni kerana kehebatan mereka menjejak pengganas dan bertempur di hutan. Hakikatnya, menjejaki komunis di hutan belantara memanglah sukar. Mereka juga mempunyai pasukan risikan, mendapatkan maklumat mengenai pasukan keselamatan yang memburu mereka. Menariknya, bagi pasukan VAT69, mereka sentiasa diajar supaya berfikir bagaimana menjadi komunis, bagaimana bertindak melarikan diri dan mendapatkan maklumat kerana melalui pendekatan itulah lebih mudah untuk mereka menjejaki pengganas. Melalui pendekatan itu, mereka mempunyai kelebihan dan lebih bijak mengatur gerak sekaligus mengurunkan pengganas kerana gerak langkah mereka adalah hampir sama. Sudah pasti kumpulan awal penubuhan VAT69 dianggap pelopor kejayaan gemilang mereka. Seorang pemimpin VAT69 yang dianggap pakar taktikal dan cukup digeruni komunis ialah Allahyarham Assistant Superintendent Muhammad Zabri Abdul Hamid yang dianggap perwira paling dikenang di dalam pasukan elit berkenaan. Beliau terkorban akibat terkena cerangkap samar selepas pasukannya memenangi satu pertempuran di Hulu Perak pada 1975 dan sebagai tanda memperingati jasanya, sebuah kem latihan komando 69 PJK di Tasik Banding Creek, Perak dinamakan sebagai Kem Zabri. Menyingkap kisah tragis itu, seorang anggota VAT69 yang terbabit di dalam pertempuran itu, iaitu Salahuddin Omar, menegaskan peristiwa itu seolah-olah berlaku semalam dan semangat perjuangan rakam sepasukan tidak pernah pudar hinggalah ke hari ini. Namun, mereka tidak dapat menyembunyikan perasaan sedih ketika Zabri yang digelar sebagai bos oleh anak buahnya mengembuskan nafas yang terakhir. Semuanya menitiskan air mata kerana kehilangan pemimpin yang disayangi. Hingga kini, jika bercerita mengenai Zabri, pasti menitiskan air mata. Detik perjuangan mereka bermula apabila 3 patrol yang diketuai oleh Ismail Daud, Mail Rantai, Wan Tahar dan Syekh Ismail ditugaskan menggagalkan cubaan komunis meletupkan satu empangan di Perak. Selepas hampir 3 bulan berada di hutan, satu pasukan bantuan yang ditugaskan menghantar bekalan makanan. Malangnya, 4 anggota yang menaiki bot diserang hendap dan dibunuh kejam dengan mayat mereka dikelar dengan pisau oleh komunis. Pasukan VAT69 kemudian mengesan kedudukan khemah musuh berhampiran Creek pada 3 September 1975. Sebelum itu, mereka kehilangan jejak komunis dan ketika tiba di satu kawasan Tanjung untuk mendapatkan bekalan air yang bersih, penjejak laluan ternampak musuh di kawasan yang sama. Serentak itu, 3 patrol yang terdiri daripada 18 orang bergabung di dalam barisan yang panjang. Semua berpecah mengambil kedudukan bertempur hebat dengan komunis yang dianggarkan di antara 30 hingga 40 orang. Pertempuran itu mengorbankan 18 orang dan 2 anggota VAT69 parah iaitu Aziz Idris dan ketua patrol iaitu Syekh Ismail. Ketika bertempur, operator perhubungan Ahmad Dahlal Hashim mendapatkan bantuan Zabri yang ketika itu mengetuai pasukan lain di kawasan berdekatan. Disebabkan hujan lebat dan jaraknya yang jauh, pasukan Zabri tiba di kawasan pertempuran pada awal pagi keesokannya. Selepas pertempuran selesai, VAT69 menemui bekalan termasuk senjata dan makanan dan merampas bom pelancar roket, makanan yang dipercayai untuk projek khas meletupkan empangan.
Sebaik tiba, Zabri mengarahkan pasukan menghala ke tempat pendaratan helikopter yang jaraknya kira-kira sehari perjalanan bagi mengeluarkan anggota yang tercedera mendapatkan rawatan. Beliau sering mengingatkan jangan sesekali tersalah langkah terpijak jerangkap samar yang biasa dipasang di denai binatang. Komunis menggunakan jerangkap bom yang dipasang bateri dibungkus plastik supaya tidak rosak dan tahan lama. Malangnya ketika dalam perjalanan, Zabri sendiri yang terkena. Beliau bersama penjejak orang asli Bahuda berada di hadapan, manakala penjejak Apot berada di belakang kerana kepenatan bertempur. Walaupun kesakitan, beliau tetap semangat, masih fikirkan pasal perjuangan, naikkan semangat anak buah supaya tidak mudah menyerah. Mereka membuat keputusan melalui jalan lain kerana percaya komunis akan menunggu di mana-mana tempat dan akan menyerang ketika di dalam perjalanan. Zabri dibawa keluar menggunakan pengusung dan pakar perubatan pasukan iaitu Abdul Rahman Sabdin merawatnya sepanjang perjalanan. Beliau mengembuskan nafas yang terakhir ketika di dalam perjalanan ke tempat helikopter. Ketika itu semua anggota kaku menangis tidak tertahan melihat ketua yang dedikasi bersemangat meninggalkan mereka. Ketika tiba di tempat pendaratan helikopter, mereka mendapat bantuan daripada Regimen Komando Gerak Khas RGK dan Pasukan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM membuat serangan udara di tempat yang disyaki. Anggota keselamatan yang berada di dalam hutan dikumpul di tempat selamat dan serangan udara berlaku 2 jam tanpa henti. Pasukan RGK kemudian meneruskan operasi darat bagi menghapuskan saki-baki komunis di kawasan yang berkenaan. Terima kasih kerana sudi mendengar dari awal hingga akhir. Jika dirasakan channel ini bermanfaat, sila subscribe dan sharekan kepada kawan-kawan. Al-Fatihah kepada mereka yang telah pergi dalam mempertahankan agama bangsa dan negara. Terima kasih. Kita bertemu lagi di video lain ya. Assalamualaikum.